Hadirin sekalian diminta untuk bertenang kerana majlis kita pada pagi ini akan bermula sebentar sahaja lagi. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan beberapa peringatan mesra. Hadirin sekalian diingatkan agar memastikan telefon pintar atau peranti elektronik masing-masing berada dalam keadaan mode senyap sepanjang majlis berlangsung. Hadirin sekalian diminta untuk berdiri apabila ketibaan tetamu jemputan diumumkan. Kerjasama hadirin amatlah dihargai. Terima kasih. Mengumumkan ketibaan yang berusaha Dr. Muhammad Azam bin Muhammad Ismawi, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah ini bersama barisan tetamu kehormat masuk ke dalam Dewan. Hadirin diminta untuk terus berdiri bagi menyanyikan lagu negaraku serta lafaz ikrar rukun negara. Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai persatuan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Ikrar. Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran pelembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih. Hadirin dijemput duduk. Terima kasih diucapkan kepada saudara Ling Chen Sing dari kelas 6 Bestari atas lafaz ikrar itu sebentar tadi. Semoga bacaan ikrar ini dapat memberikan semangat dan tekad yang tinggi dalam usaha untuk terus berjaya. Gagah sungguh, tampan jejaka, megah mawar harum mewangi.
salam dihulur, tirai dibuka. Selamat datang, Bismillah iringi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha Dr. Muhammad Azam bin Muhammad Ismawi, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Miri. Yang berusaha Encik Ensign Tim Sesian, Guru Besar SJKC Luak Sinar. Yang dihormati Barisan Penolong Kanan, Ketua-Ketua Panitia, Rakan-rakan guru dan seterusnya murid-murid yang dikasihi sekalian. Sidang hadirin yang dimuliakan, bersyukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya tempat kita bersama-sama berkumpul dalam Majlis Penutupan Bulan Bahasa Melayu tahun 2025. Di Dewan Muhibah pada pagi ini. Selamat datang diucapkan kepada semua hadirin. Hadirin sekalian, kami memohon dengan penuh rasa hormat untuk mengundang yang dihormati Puan Salina Muchaibi, Ketua Panitia Bahasa Melayu SJKC Luak Sinar bagi menyampaikan ucapan beliau. Silakan. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha Dr. Muhammad Azam bin Muhammad Ismawi, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Miri. Yang berusaha Encik Ensign Tim Sesian, Guru Besar SJKC Luak Sinar. Yang dihormati Barisan Penolong Kanan, rakan guru dan murid-murid yang saya kasihi sekalian. Pertama sekali, marilah kita panjatkan rasa syukur kerana dengan izin dan rahmatnya kita dapat berhimpun bersama dalam majlis penutupan Bulan Bahasa Melayu pada pagi yang penuh bermakna ini. Ribuan terima kasih diucapkan juga kepada yang berusaha Dr. Muhammad Azam bin Muhammad Ismawi, iaitu Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Miri kerana sudi hadir ke majlis kita pada pagi ini. Saya berasa amat berbesar hati dan terharu kerana diberi kesempatan untuk berdiri di sini, berkongsi sedikit kata-kata semangat bersama semua hadirin. Majlis begini bukan sahaja memperkukuh kecintaan kita terhadap bahasa kebangsaan, malah sebagai satu usaha untuk menyemai rasa bangga dan hormat terhadap warisan budaya kita. Akhir kata, saya ingin menyuruh semua murid agar sentiasa menghargai dan menggunakan bahasa Melayu dengan betul, baik dalam pertuturan maupun dalam penulisan. Ingatlah, bahasa melambangkan peribadi kita. Bahasa yang indah mencerminkan minda yang bijaksana dan hati yang mulia. Sebelum ini, izinkan saya tambahkan ucapan saya dengan satu rangkap pantun. Belayar bahtera di laut tenang, burung berkicau di hujung tanjung. Bahasa Melayu lestari gemilang, menjadi lambang bangsa yang agung. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada yang dihormati Puan Salina Muchaibi, Ketua Panitia Bahasa Melayu SJKC Luak Sinar, atas ucapan yang sangat bernilai dan penuh dengan hikmah. Semoga segala perkongsian yang diberikan tadi dapat dijadikan pedoman untuk kita semua. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, melati berseri di laman abadi, majlis bererti dengan kata bersemi. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan yang berusaha Encik Ensign Tim Sesian, Guru Besar SJKC Luak Sinar untuk naik ke pentas dan memberikan sepatah dua kata. Majlis dengan penuh takdirnya mempersilakan. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam bahasa jiwa bangsa. Yang berusaha Dr. Muhammad Azam bin Muhammad Ismawi, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Miri. Yang dihormati Barisan Penolong Kanan, Ketua-Ketua Panitia, para guru dan murid-murid yang saya dikasihi sekalian. Terlebih dahulu, setinggi-tinggi penghargaan saya rakamkan kepada yang berusaha Dr. Muhammad Azam bin Muhammad Ismawi, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Miri, atas kesudian meluangkan masa bersama-sama kami dalam majlis penutupan Bulan Bahasa Melayu tahun 2025 pada hari ini. Kehadiran anda bukan sahaja mengiringkan majlis, malah menjadi simbol sokongan padu terhadap usaha memperkasa bahasa Melayu sebagai wahana perpaduan ilmu dan budaya.
Seterusnya, saya merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua warga sekolah yang telah menjayakan Majlis Penutupan Bulan Bahasa Melayu tahun 2025 di Dewan Muhibah pada hari ini. Izinkan saya memulakan ucapan dengan serangkap pantun. Kalau asam jangan dibuang, sedap dicampur dalam gulai. Bahasa dijaga, budaya dijulang. Jiwa berilmu, bangsa ternilai. Hadirin yang dihormati, bahasa Melayu bukan sekadar satu mata pelajaran. Bahasa Melayu berfungsi sebagai alat komunikasi yang amat penting dalam membentuk peribadi insan. Di sekolah yang mazmur ini, penguasaan bahasa Melayu yang baik amat penting untuk mewujudkan suasana persefahaman, perpaduan dan kerjasama antara murid dalam pelbagai latar belakang. Sepanjang bulan bahasa ini, pelbagai program telah dijalankan, antaranya seperti pertandingan pantun, puisi, serta gerakan membaca melalui program Mila. Saya amat berbangga melihat semangat anak-anak murid yang begitu aktif dan berani mencuba. Ada murid yang mula berani ke hadapan untuk memberi ucapan dalam bahasa Melayu. Ini adalah satu perkembangan yang amat positif. Saya berharap aktiviti sepanjang bulan ini telah memberi pengalaman yang amat menyeronokkan dan bermakna kepada semua. Jangan jadikan majlis penutupan ini sebagai penamat. Sebaliknya, jadikan ia sebagai permulaan kepada usaha berterusan untuk memperkasa penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan harian. Akhir kata, saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua guru yang bertukus lumus menjayakan program ini dan syabas kepada murid-murid yang telah melibatkan diri secara aktif. Anak-anak murid yang saya kasihi, ingatlah, bahasa yang indah itu umpama jambatan emas yang menghubungkan hati-hati manusia. Orang yang berbudi bahasa akan dihormati, dikasihi dan dikenal sepanjang zaman. Sebagaimana pesan orang tua, biar tinggi ilmu di dada, adab sopan jangan dilupa. Sekian ucapan saya. Terima kasih dan syabas semua. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Encik Vincent Jisian, Guru Besar SJKC Luar Sinar atas ucapan yang penuh bermakna sebentar tadi. Semoga segala pesanan dan amanat yang diberikan dapat dijadikan panduan pada masa yang akan datang. Hadirin yang dihormati, bagai taman tidak berbunga, majlis tiada seri tanpa kata. Maka, majlis dengan penuh takzim dan hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Dr. Muhammad Azam bin Muhammad Ismawi, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Miri untuk menyampaikan ucapan yang dinanti-nantikan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Melayu dan salam bahasa jiwa bangsa. Yang dihormati Tuan Guru Besar SJKC Luar Sinar, Encik Vincent Jisian. Yang dihormati Panitia Bahasa Melayu, Puan Salinangu Caibing, barisan guru-guru penolong kanan, para guru yang dikasihi, anak-anak murid yang saya kasihi sekalian, dan tidak dilupakan saudara-saudari pengurusi majlis yang berwibawa. Terlebih dahulu, marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT kerana telah dengan limpah rahmat dan izinnya kita dapat bersama-sama hadir dalam majlis penutupan bulan bahasa yang penuh bermakna ini. Saya ingin merakamkan ucapan setulus penghargaan kepada pihak sekolah, khususnya Ketua Panitia Bahasa Melayu yang telah berjaya menganjur pelbagai program menarik sepanjang bulan bahasa ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Tuan Guru Besar atas kepimpinan yang sentiasa mendukung usaha memperkasa bahasa kebangsaan dalam kalangan warga sekolah. Saya dimaklumkan bahawa pelbagai aktiviti seperti deklamasi sajak, pidato, penulisan kreatif, kuis bahasa dan pertandingan teater telah dianjurkan dengan jayanya. Aktiviti-aktiviti ini bukan sahaja menyeronokkan tetapi juga mampu meningkatkan tahap penguasaan bahasa dalam kalangan murid. Sekalian tahniah saya ucapkan kepada semua yang telah terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan program ini. Akhir kata, saya berharap agar usaha memartabatkan bahasa kebangsaan ini tidak terhenti setakat bulan bahasa saja. Biarlah kecintaan terhadap bahasa menjadi budaya harian, bukan sekadar program tahunan. Marilah kita bersama-sama mendukung aspirasi pendidikan negara dalam melahirkan generasi yang bukan sahaja cemerlang akademik tetapi juga tinggi nilai budi dan luhur bahasanya. Sekian saya akhiri ucapan ini dengan serangkap pantun. Bahasa diutur, bahasa dijaga, simbol budaya bangsa sejati. Bulan bahasa telah berjaya, teruskan usaha hingga ke hati. Sekian, terima kasih. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Muhammad Azam bin Muhammad Ismawi, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Miri atas ucapannya cukup berinspirasi.
Semoga segala amanat yang diberikan membawa manfaat kepada kita bersama. Seterusnya, diminta Yang Berusaha Dr. Muhammad Azam bin Muhammad Ismail untuk kekal di atas pentas. Hadirin sekalian, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Dr. Muhammad Azam bin Muhammad Ismail, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Miri, diiringi Yang Berusaha Encik Ensign Tin Zhisiang, Guru Besar SJKC Luar Sinar, dan yang dihormati Puan Salina Mujahidin, Ketua Panitia Bahasa Melayu SJKC Luar Sinar, untuk mengisytiharkan majlis kita pada pagi ini. Haluan gong yang bergema sebentar kali menjadi simbol menandakan bermulanya majlis kita pada pagi ini. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Muhammad Azam bin Muhammad Ismail atas pengisytiharan majlis kita sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan sesuatu yang akan memukau perhatian di pentas kita pada hari ini dengan persembahan teater dari pemenang kumpulan Pendeta Aksara dan kumpulan Pejuang Malaya. Tanpa melengahkan masa lagi, menjemput pemenang tempat pertama bagi persembahan teater Bulan Bahasa Melayu 2025 untuk tampil ke atas pentas dan mempersembahkan. Mempersilakan. Babak 1. Kampung Camang Dahulu. Dalam kehidupan seharian, kita sering berinteraksi dengan pelbagai individu. Setiap pertuturan yang kita ucapkan, setiap kata yang dilontarkan, mencerminkan nilai dan kepribadian diri kita. Namun, adakah kita benar-benar memahami makna sebenar kesatuan berbahasa? Kamu ni tak reti nak bagi salam ke? Yelah. Hai Pak Bidan. Ingatlah anak-anak, apabila berbicara dengan orang tua, ingat, rendahkan suara, tinggikan budi. Ucapkanlah puan, ampun. Kerana dalam kata ada hormat, dalam laku ada adab. Ingatlah bicara lama ini. Dalam sembah ada rasa rendah diri, dalam patih ada kasih sejati. Balato, anda tutur kata Dina tadi ada menyinggung rasa, mohon diampunkan. Dina menyusun 10 jari kerana Dina masih belajar, masih meneliti alat satu persatu. Tok, kalau saya nak tolong Tok angkat air itu boleh? Bagusnya budak ini, lembut lidahnya, ringan tulangnya lagi. Andaikan semua orang seperti ini, aman damailah kampung kita. Hormat itu akan hasil manis budi tanah kasih. Budaya bukan sekadar warisan. Kalau ada jari yang patah, jangan simpan di dalam. Kalau ada salah dan silap, jangan simpan di dalam. Dahulu, kata-kata disulam indah dengan adat dan kata susila. Ucapan yang lembut menjadi budaya, manakala budi bahasa menjadi tunjang perhubungan. Namun, hari ini, bahasa seolah-olah menjadi senjata, kasar, tergesa-gesa, dan sering hilang makna. Perubahan zaman membawa kita ke satu persimpangan antara memelihara warisan atau mengejar keselesaan. Babak 2. Dunia ini. Adat dalam arus moden.
bilik darjah. Murid-murid kelas 4 amanah sedang bermain di dalam kelas, sementara menunggu guru bahasa masuk. Baiklah murid-murid, buat teka apa yang akan kita belajar hari ini? Cikgu, rasa ini kita akan belajar tentang sains lah. Sebab hari itu saya ada nampak video dekat YouTube di mana haiwan tadi dia makan buah mangga. Jadi bagi saya tu lucu pula. Alah, aku kan Hafiza, mana ada cikgu ada sains? Saya rasa jika matematik. Matematik? Aduhai, cikgu tak ajar matematik lah sayang. Hari ini kita akan belajar tentang budi bahasa. Apa yang kamu semua tahu tentang budi bahasa? Cikgu. Masa dekat kelas moral saya ada belajar tentang budi bahasa. Maksud budi bahasa sopan santun, akhlak baik. Lepas tu tak betul cakap orang. Kan? Betul sangat jawapan kamu, Victoria. Namun begitu, budi bahasa dia bukan hanya untuk kelas moral saja, tetapi dia merupakan amanah yang menjadikan kita manusia. Baiklah semua, mari kita sama-sama hayati waktu ini ya. Bunga cempaka harum berseri. Bunga cempaka harum berseri. Tumbuh segar di tepi laman. Tumbuh segar di tepi laman. Bahasa indah cerminan diri. Bahasa indah cerminan diri. Santun berbudi sepanjang zaman. Santun berbudi sepanjang zaman. Ingatlah murid-murid, budi bukan untuk dipandang sahaja, tetapi kita perlu amalkan setiap hari. Ruang tamu. Tiga sekawan Li, Yemei dan Audrey berada di ruang tamu Li. Ketika Yemei sedang sibuk dengan tugasan di komputer ribanya, manakala Li dan Audrey sedang asyik menghiburkan diri dengan melakukan trend TikTok dan melihat video TikTok yang kelakar. Secara tiba-tiba, Li mengejar Yemei. Tiba-tiba, Ibu Li masuk ke ruang tamu dengan membawa makanan.
Langit cerah redu berseri, gaya hidup makin berubah. Budi dijunjung setiap hari, itulah nilai yang paling indah. Malam renungan. Malam yang sunyi ini menjadi saksi renungan hati. Setelah berbagai peristiwa yang berlaku, dari yang melukakan hingga yang menyedarkan, akhirnya mereka mula mencari mana yang hilang. Dulu aku fikir uji bahasa hanya dalam bentuk teks untuk hafalan dalam kelas. Tapi kenapa sekarang suara ibu ternyanyi? Aku cuma nak ikut saja. Tetapi mengapa saya merasa bersalah apabila orang tua beri nasihat? Cikgu pernah kata, budi itu bukan gaya, tetapi jiwa. Mungkin kita terlalu leka, terlalu laju hingga lupa akal. Mungkin belum terlambat untuk kita kembali belajar. Bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang hati, tentang budi. Babak 3. Titik perubahan. Dua zaman, dua cara berfikir. Kini mereka berdiri bersama. Penemuan ini bukan sekadar simbol, tapi satu titik perubahan. Tradisi dan kemodernan akhirnya saling memahami. Inilah bukti yang lama dihormati, yang baru dihargai. Anak-anak muda, jangan sesekali kita biarkan kemajuan teknologi menghakis budi kita. Walaupun dunia semakin berubah, kita jangan sesekali melupakan asal usul kita. Ingat anak-anak muda, budi itu bukan sahaja pada kata, tetapi juga pada tindakan kita. Jadikanlah budi bahasa sebagai jabatan amanah yang bukan sahaja merupakan bakat untuk berkomunikasi, malah merupakan cara menunjukkan siapa kita. Saya tak tahu budi bahasa boleh seperti ini. Bila dipikir semula, budi bahasa bukan tetapi dengan hati yang ikhlas. Patutlah orang dahulu sangat dihormati, terhormat, diperbeti. Mereka menunjukkan kata-kata yang sopan, bukan sahaja untuk menunjukkan kesantunan mereka. Malah mereka juga ingin menjadikannya sebagai suri teladan yang baik kepada generasi yang akan datang. Ini kita perlu mula dari diri sendiri. Jika kita ingin menjadikan dunia menjadi lebih satu, kita haruslah membuat takut. Satu langkah yang kecil tetapi kesannya besar. Kata-kata yang indah akan membawa kita ke masa depan yang lebih cerah. Yang lama dihormati, yang baru dihargai. Yang kita warisi, jangan dibiarkan hilang. Kesantunan berbahasa adalah warisan kita yang tak ternilai. Yang haruslah diwarisi dari satu generasi ke generasi. Tidak patut dibiarkan terhakis oleh kemajuan yang terlalu pantas. Mari kita wariskan santun kepada dunia. Terima kasih diucapkan kepada kumpulan pendeta aksara kerana telah mempersembahkan satu persembahan yang amat memukau. Langit cerah, redup berseri, persembahan kedua kini menanti. Majlis dengan sukacitanya menjemput kumpulan pejuang Malaya untuk mengambil tempat di pentas. Hadirin, ayo kita raikan dengan tepukan penuh semangat.
1. Kelas agak bising. Hakim, kamu di luar dasar betul salah kamu boleh salah. Farah, tidak semua yang kau berkata itu. Kamu mungkin boleh menyampaikan maksud dengan cara yang lebih berhikmah lagi. Betul, kata-kata kita mencerminkan siapa diri kita. Apabila kita bertutur dengan baik dan sopan, orang akan lebih menghormati dan merasa selesa dengan kita. Oleh itu, jagalah tutur kata kita supaya apa yang kita sampaikan dapat diterima baik oleh semua orang. Tiba-tiba kedengaran bunyi tapak kaki. Guru besar sedang menghampiri kelas, tetapi murid-murid masih bising. Semua boleh kamu memberikan pada sama dengan tidak mau bersih. Terima kasih. Semua murid terdiam serta-merta selepas ternampak guru besar. Selamat pagi murid-murid. Kenapa sudah macam pasar malam? Di manakah disiplin kelas kamu? Pasar malam kami adakan pisang goreng cikgu nombor 3. Kami mengakhiri persiapan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Siapa harap hal ini boleh dijadikan sebagai pengajaran? Mohon jaga tingkah laku dengan baik. Baik cikgu. Terima kasih atas laporan. Murid-murid anggur dan kembali tenang. Suasana kelas menjadi terkawal semula. Babak 2 di dalam kelas. Murid-murid duduk di dalam kelas. Suasana agak senyap. Pintu kelas terbuka dan Cikgu Alif masuk sambil membawa komputer ribanya. Kenapa tidak ada semangat belajar hari ini? Sekali lagi. Selamat pagi semua. Sila duduk. Murid-murid, adakah kamu semua tahu mengapa cikgu memberi salam? Ya, betul. Kesantunan bukan hanya melibatkan kata-kata seperti tolong dan terima kasih. Ia juga merangkumi perbuatan yang menunjukkan kita menghormati orang lain. Memberi salam adalah isyarat yang kecil, tetapi memberikan kesan yang sangat besar. Baiklah, cikgu yakin kamu semua sudah dapat sedikit bayangan tentang apa yang kita akan belajar hari ini. Adakah sesiapa boleh memberikan sedikit contoh dengan kesantunan dalam perbualan harian? Cikgu saya. Satu orang satu. Cikgu saya ucapkan salam dan kesukaan sebelum bercakap. Saya sebelum bercakap, cikgu. Kalau ucap terima kasih selepas menerima bantuan cikgu. Contoh yang telah kamu semua sampaikan sangat benar dan begitu relevan dengan tema yang sedang kita bincangkan. Semua anak murid cikgu telah memahami asas dengan baik. Namun, memahami teori semata-mata masih tidak mencukupi. Kita perlu mengaplikasikan pengetahuan kita di dalam kehidupan seharian kita. Cikgu Alif menulis kesantunan besar-besar di papan hitam. Murid-murid, apakah perkataan yang cikgu tulis dalam di papan hitam ini? Baiklah, hari ini kita akan sentuh topik kesantunan. Sekarang, cikgu ingin kamu semua berlakon 3 situasi yang berbeza. Situasi seperti kantin sekolah, perpustakaan, penghentian bas,
Kita akan lihat bagaimana kesantunan yang dapat boleh diamalkan dalam setiap situasi. Sekarang, cikgu mahu kamu semua membahagikan kumpulan dan rancangan lakonan kamu. Ingatlah, tutur kata mesti sopan, intonasi perlu sesuai dan setiap percakapan mestilah penuh dengan adab. Kesantunan bukan sahaja melalui kata-kata, tetapi juga melalui tingkah laku kita. Cikgu akan berikan kamu masa 10 minit untuk berbincang dan merancang. Selepas itu, setiap kumpulan akan melakukan situasi masing-masing di hadapan kelas. Baik, cikgu. Mari kita mulakan sekarang. Ada yang menulis skrip, ada yang melatih dialog. Suasana kelas bertukar menjadi aktif dan ceria dengan semangat pembelajaran yang positif. Cikgu Alif memerhati dengan senyuman bangga sambil berjalan dari satu kumpulan ke kumpulan lain. Babak 3. Di kantin sekolah. Suasana kantin meriah dengan suara murid yang sedang berbual dan tertawa sambil beratur untuk membeli makanan. Aroma makanan yang enak tersebar sehingga memenuhi ruangan kantin. Terima kasih Mira, atas seorang yang sangat menyimpan rasa. Mira dan Hani ketawa kecil melihat gelagat Hakim. Mira mengambil minuman dari peti sejuk berhampiran. Wah, baik dah awak ni. Saya nak air bunga lah. Kerana cuaca hari ini sangat panas. Mari kita pergi pulau. Dia bawa pokok itu untuk makan. Kita boleh sampai makan tak? Untuk menikmati pemandangan di sana. Mereka bertiga berjalan ke meja makan sambil berbual mesra dan ketawa kecil. Suasana di kantin terus riuh dengan gelak tawa dan keramahan antara murid dan warga sekolah. Babak 4. Di perpustakaan. Perpustakaan sekolah dalam suasana tenang. Sofia, Lina dan Daniel sedang mencari bahan untuk tugasan mereka. Boleh juga, ini bukunya. Lain kali dia akan memanggil saya, kita harus saling tolong-tolong. Mari kita susun semua buku yang sudah kita pinjam. Ini juga merupakan salah satu kesantunan.
Sofia, Lina dan Daniel tersenyum bangga. Mereka kembali duduk dan menyambung tugasan dengan tenang dan bersemangat. Babak 5. Di perhentian bas, Nadia, Farah dan Aisyah sedang duduk di bangku perhentian bas. Mereka sedang berbual perlahan sambil menunggu bas tiba. Tiba-tiba, seorang warga emas berjalan perlahan-lahan sambil memegang tongkat. Ya, Pakcik, saya boleh berdiri saja, Pakcik. Boleh tidak, Pakcik? Terima kasih anak-anak. Kamu semua memang berbudi-pekerti dan menghormati orang tua. Suka untuk menyembuhkan anak muda seperti kamu orang kaya sama saudara. Sama-sama, Pakcik. Kami diajar untuk menghormati semua orang tanpa mengira usia, Pakcik. Itu adalah tanda kasih sayang sama manusia, Pakcik. Tidak pernah berbuat demikian, Pakcik. Malah, sebenarnya apabila kita menghormati orang, sudah tentu kita juga akan menghormati. Seperti yang tersirat dalam Al-Quran. Tidak semua Terima kasih anak-anak. Pakcik mendoakan semoga kalian berjaya dan menjadi insan yang berguna pada suatu hari nanti. sama-sama, Pakcik. Bas mula menghampiri dari kejauhan. Mereka semua sudah bersedia untuk menaiki bas sambil berbual mesra. Babak 7. Penutup di kelas. Semua murid kembali ke kelas. Cikgu Alif berdiri di hadapan kelas. Hebat sekali anak-anak cikgu ini. Cikgu sangat bangga dengan kamu semua kerana menyamakan kesantunan dalam berbagai situasi. Bahasa yang santun bukan sahaja dapat mencerminkan akhlak yang mulia, dan malah juga dapat memupukkan kasih sayang dan mengeratkan hubungan silaturahim. Semua murid memberikan tepukan yang gemuruh kepada diri masing-masing. 1, 2, 3. Sekali lagi. Cikgu, bolehkah saya berkongsi serangkaian pantun? Boleh. Yang kuning, putih, yang merah itu saja. Yang cantik, budi, yang indah itu bahasa. Indah sekali ungkapan kamu, Nadia. Cikgu harap kamu semua mengingati bahawa kesantunan itu bukan sahaja sesuatu yang diucap melalui kata-kata, tetapi ia mesti lahir dari hati dan ikhlas dan terpancar dalam setiap perbuatan dan tingkah laku kita. Baiklah, sampai di sini sahaja kelas kita hari ini. Terima kasih semua. Jom jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Terima kasih, Cikgu. Ya, boleh.
bahasa adalah jambatan untuk menghubungkan dari hati ke hati, manakala kesantunan adalah senyap. Tanpa kesantunan, komunikasi akan runtuh. Dengan bahasa yang santun, dunia akan menjadi tempat yang aman dan penuh dengan kasih sayang. Menurut Ahmad Fuad Manhasan et al. 2020 menyatakan bahawa amalan kesantunan berbahasa adalah perkara asas dalam sesebuah komunikasi yang menggambarkan aturan sosial dalam sesebuah masyarakat dan menjadi prasyarat bagi kerjasama dalam komunikasi. Ia memastikan perbualan berjalan dengan lancar dan membina keharmonian dalam masyarakat. Kesantunan bahasa cerminan jiwa. Sekian, terima kasih. Ribuan terima kasih diucapkan kepada kumpulan pejuang Melaya atas persembahan yang begitu menghiburkan dan penuh bermakna sebentar tadi. Satu tepukan gemuruh untuk mereka sekali lagi. Kini tibalah kita ke sesi penyampaian hadiah dan penghargaan sebagai tanda terima kasih dan pengiktirafan kepada mereka yang telah menjayakan Bulan Bahasa Melayu pada tahun ini. Majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan yang berusaha Dr. Muhammad Azam bin Muhammad Ismawi, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Miri untuk menyempurnakan sesi penyampaian hadiah. Dipersilakan. Bagi pertandingan pantun, tempat pertama dimenangi oleh Saudari Elis Tiong Hing dari kelas 5 Cekal. Seterusnya, tempat pertama bagi pertandingan puisi dimenangi oleh Saudari Alina Wong Wei Chin dari kelas 6 Amanah. Seterusnya, majlis teruskan lagi dengan penyampaian cenderamata sebagai tanda kenang-kenangan. Dengan ini, majlis menjemput yang berusaha Encik Hasatin Jesian, Guru Besar SJKC Luang Sinar untuk menyerahkan cenderamata kepada yang berusaha Dr. Muhammad Azam bin Muhammad Ismawi, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Miri. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada tetamu kehormat atas kesudian menyempurnakan upacara penyampaian cenderamata. Dijemput tetamu kehormat untuk kembali ke tempat duduk bagi nyanyian lagu Ibu Pertiwiku. Hadirin yang saya kasihi sekalian, majlis kita pada pagi ini telah sampai ke penghujungnya. Para hadirin diminta sekali lagi untuk berdiri bagi bersama-sama menyanyikan lagu kebesaran negeri Sarawak Ibu Pertiwiku. Majlis mempersilakan.
Dengan berakhirnya nyanyian sebentar tadi, maka berakhirlah sudah majlis kita pada pagi ini. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada hadirin kerana sudi hadir ke majlis penutupan bulan Bahasa Melayu pada hari ini. Saya Nicholas Yakinwa Dan saya Nur Elizabeth binti Muhammad Azmi dari Panitia Bahasa Melayu mewakili Jawatankuasa Pengurusan Majlis memohon maaf atas segala salah dan silap sepanjang mengendalikan majlis. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi. Malaysia Madani, Tekad Persatuan, Penuhi Harapan mengumumkan tetamu kehormat meninggalkan majlis terlebih dahulu. Saya Nicholas ya. Saya Elizabeth Syah. Majlis penutupan bulan Bahasa Melayu. Izin